guys, hari ini bersama dengan I, Faiz Azmi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya, Financial Faiz dan juga Azra. Kita ada podcast dengan orang yang special pada hari ini. Dah nak dekat musim cukai. Yalah, tiap-tiap kali pun nak tu dekat musim cukai. Bulan 10 pun dekat musim cukai. Nak tutup buku. Bulan 3 tak payah cakap lah. Lagilah dekat dengan musim cukai. So sepanjang tahun memang dekat dengan musim cukai. Jadi guest kita pada hari ini adalah Encik Masrun Maslim dari LHDN Izaf, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Silakan. Ya, terima kasih Faiz. Saya Masrun Maslim, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Pengarah Bahagian Perhubungan Awam dan Multimedia. Hari ini bersama-sama dengan Financial Faiz dan juga Azra ke udara untuk membantu tuan-tuan dan perempuan. Kalau ada apa-apa pertanyaan dan sebagainya, kemusykilan, kita bersama-sama huraikan, insyaAllah. Betul-betul. So kami harap kami punya soalan yang akan dilontarkan ni sesuai ataupun kena dengan apa yang audience selalu ingin tahu. Selalunya apa yang pembayar cukai ingin tahu, ya Azra? Usually yang rakyat Malaysia selalu tertanya-tanya, kenapa kita ni kena bayar cukai? Duit cukai tu buat apa? Duit cukai tu buat apa? Duit cukai tu buat apa? Mungkin dia orang tahu tapi tak jelas ataupun nak penjelasan lebih lanjut lah. Betul-betul. Biasalah, orang tak tahu kita bagi tahu kan. So dia perumpamaan dia macam ni lah Azra, Faiz. Kalau kita duduk dekat satu taman perumahan yang gated and guarded security kan. Kemudian ataupun kita duduk dekat service apartment which is ada disediakan kemudahan-kemudahan untuk keselesaan kita yang menghuni di situ. Apa yang kita perlu buat? Antaranya ialah kita perlu bayar dia punya fee, management fee. Begitu juga di Malaysia ni, yang mana kerajaan menyediakan pelbagai kemudahan. Ada sekolah yang percuma, ada jalan raya, ada hospital kerajaan, ada pelbagai lagi institusi pendidikan dan sebagainya. So ini semua perlu dibiayai. Pembiayaannya adalah daripada cukai pendapatan. So kita yang menghuni negara ini, termasuklah yang bukan bermustatin atau bukan warga negara, perlu melaksanakan tanggungjawab lah, membayar cukai supaya kerajaan ada duit untuk membiayai semua perkara-perkara demikian. Dan ada yang kata kepada kita, Faiz, saya tak menggunakan kemudahan kerajaan kan, anak saya hantar dekat sekolah swasta, saya tak pergi hospital kerajaan. Ya, pergi hospital swasta, dan di jalan raya pula saya bayar tol. Betul, tetapi kita tak terfikir ada satu perkara lain yang mana kita tak boleh bayar pun. Apa tu? Keamanan, keselamatan. So ini semua dibayar oleh kerajaan melalui anggota keselamatan kita. Ada tak kita bayar memang kita boleh bayar bodyguard swasta dan sebagainya setakat di compound kita sahaja, tapi bila kita keluar ke mana-mana, keamanan itu yang kita cari sebenarnya. Barulah kita dapat buat aktiviti kita dengan lebih selesa. Kalau kita berniaga dengan lebih selesa, baru orang boleh datang membeli dan sebagainya. Itulah antara harga-harga yang kita perlu bayar melalui cukai pendapatan. Tapi dalam segi itu ada juga persoalan tentang efficiency in spending. Maknanya collection tu dah dibuat. Okay, ada orang kata saya tak kisah duit ni pergi ke hospital, pergi ke sekolah. Walaupun saya tak pakai, memang ada orang macam tu. Dia faham kepentingan untuk social security untuk semua orang. Betul. Bare minimum jalan kena cantik, tak boleh berlubang. Ada negara yang jalan dia tak ada jalan, tak ada pakai tanah je. Lubang. Ada road, dia bagi road. Betul. Walaupun itu adalah kereta lalu tiap hari, lori lalu tiap hari, semua kena share. Tapi orang yang sama akan cakap, ada program-program yang dia rasa macam tak patut duit dia tu pergi ke situ. Terutama sekali golongan-golongan yang banyak bayar cukai, tapi dia rasa bukan saja dia saja tak dapat, tapi golongan dia tak dapat. Dia rasa macam ada banyak wastage. Macam mana nak tenangkan? Saya setuju dengan pandangan-pandangan. Semua pandangan kita raikan. Sebab memang itu yang mereka lalui dan mereka rasakan. Cumanya kita sebagai yang lebih berkemampuan, kita kena fikir juga kepada kurang berkemampuan. Sebagai contoh, saya ambil diri saya sendiri lah, saya tak pergi kepada orang lain. Diri saya sendiri membayar cukai pendapatan. Setiap bulan dipotong. Kemudian bila sampai tempoh waktunya bulan 3, bulan 4, kita musim mengumumkan borangan, kita buat declaration cukai kita ada amount cukai kita perlu top up untuk bayar dan sebagainya. Saya pun fikir, saya pun tak merasa nak pergi facility itu sebab saya terpaksa hantar anak saya ke hospital ke hospital swasta sebab saya ada insurans dan sebagainya. Jadinya kalau kita fikir kepada diri kita saja, Faiz dengan Azra, memang tak jadi apalah. Kita kena fikir konsep cukai ni ialah berkongsi
berkongsi dengan orang lain yang lebih memerlukan. Itu yang perlu kita fikir ke jauh sebenarnya, sebab ada sumbangan kita di situ. Sebab dalam 32 juta rakyat Malaysia ni, tak semuanya mampu untuk membayar fasiliti swasta tu. Mostly masih lagi ada yang perlu menggunakan fasiliti kerajaan. So di sinilah kita tanggungjawab kita untuk membantu mereka ni. Saya balik kepada contoh saya tadi. Saya ada 11 orang adik-beradik. Dalam 11 orang adik-beradik itu bukan semuanya mempunyai kerja yang bergaji. Ya? Ada yang menjadi suri rumah dan sebagainya. Dan ada dalam kalangan mereka penerima sumbangan tunai rahmah. So di sinilah duit-duit cukai itu sebenarnya disumbangkan. Dan bila dikira-kira berapa sen sangatlah saya bayar daripada banyak sumbangan yang ahli keluarga saya terima dalam bentuk pelbagai kemudahan dan sumbangan sebenarnya. Kadang bukan dari segi bantuan monetary juga, bantuan yang non-monetary lah. Betul. Kan macam hospital tu kan. Betul. Tak ternilai lah sebenarnya. Betul, memang sumbangan tak ternilai. Kita. Jadi kat sini kita nak sampaikan mesej kepada kita penonton ni, Faiz dan juga Azra, bahawa sumbangan mereka besar sebenarnya. Setiap pembayar cukai yang menjalankan tanggungjawab mereka kepada negara amat besar sumbangannya kerana mereka bersama-sama mensejahterakan rakyat dan memakmurkan negara ini. Cakap pasal gaji tadi berapa gaji yang layak untuk orang bayar cukai? Okey, kalau ikut secara kasarnya sebelum kita tolak KWSP sebulan dalam, kalau yang pendapatan gaji lah dalam 3,500 sebulan. Maksudnya kalau kita totalkan lebih kurang dalam hampir 40,000 macam itu, lebih 40,000 setahun, lebih 40,000 setahun kasar sebelum tolak KWSP. Kalau kita selepas kita tolak KWSP tu lebih kurang dalam 37,000 macam itulah. Ini dah termasuk pengiraan dari segi pelepasan cukai ke? Macam individu dapat? Belum lagi, itu kasar. Selepas kita tolak pelepasan KWSP saja. Jadi kalau kita nak tahu sama ada kita kena cukai atau tidak, kena isi borang cukai. Sebab di situ baru kita dapat tahu berapa amount cukai perlu bayar. Sebagai contoh Faiz, walaupun kita kata gaji kasar 3,500 mungkin kena cukai, tapi bila kita isi borang BE setiap bulan, setiap tahun tu, kita isi pendapatan kita berapa setahun. Dan kita isi berapa pelepasan-pelepasan kita. Kita mungkin ada seorang anak, ada pelepasan 2,000 untuk anak. Kemudian anak kita pergi masuk taska, ada pelepasan lagi untuk bayaran yuran taska. Kemudian anak kita, kita ada beli buku untuk diri kita dan juga untuk kemudahan anak kita. Kita ada pelepasan lagi. Pelepasan gaya hidup kan, buku sehingga 2,500. Kemudian kita ada melanggan internet dan sebagainya untuk kegunaan kerja kita. Ada lagi pelepasan. Kemudian ada pelepasan-pelepasan lain yang kita buat. Sebagai contohnya, kita menyumbang untuk PTPTN anak kita, simpanan setiap bulan tu. SSPN tu ke? Ada juga SSPN tu. So boleh juga dapat pelepasan. Bila kita masukkan semua maklumat pelepasan dalam borang cukai kita, kemungkinan besar amount pendapatan bercukai kita menjadi rendah. Bila menjadi rendah, kemudian tolak pula dengan rebate yang kita bayar mungkin zakat, dah tak kena cukai dah. So di sini nak kata 35,000 setahun ataupun 3,500 sebulan tu kena cukai ke tidak? Jawapannya ialah kita hanya akan tahu sekiranya kita isi borang dan kita tuntut pelepasan-pelepasan yang layak. So kalau gajinya rendah daripada 3,500, contohnya 2,500 lah, would you recommend untuk diorang isi borang juga? Boleh isi borang, tak ada masalah. Sebab isi borang tu percuma sahaja dan ia bagus sebenarnya untuk kita simpan maklumat perekodan kita punya cukai. Pertama, bila umur 18 tahun di Malaysia ni, bagi pemasluhatin warga negara, memang dia dah didaftarkan dah dengan nombor tax identification number tu. Every single warga negara di Malaysia dah ada dah. Automatik Automatik. Bukan bila mula kerja je baru ada? Tidak. Sekarang ni kerajaan telah mengambil pendekatan bahawa kita daftarkan secara automatik semua warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas. Benda ni barulah. Benda ni dah beberapa tahun berlangsung dah. So kita dalam proses mendaftarkan semua yang masih belum didaftarkan. Dan bila dah ada nombor pendaftaran cukai itu, mereka dah boleh isi e-filing sebenarnya. Just file je lah kan. Just file saja sebagai rekod. Sebagai contoh, kalau mereka yang bekerja kan, bila sampai umur persaraan ataupun belum bersara lagi tetapi mereka berhenti kerja. Berhenti kerja mungkin ialah for good ataupun dia nak pergi berhijrah ke luar negara, dia berhenti di company ini. Dan dia kena buat satu proses dipanggil sebagai surat penyelesaian cukai. SPC. So dalam surat penyelesaian cukai ni, bila kita nak proses surat tu, kita akan tengok rekod
pencukaian dia hantar ataupun tidak. Dan sekiranya dia ada hantar, cantik dah rekod tu, so lebih mudah kita nak proses surat penyelesaian cukai itu dan lebih pantas mereka akan dapatkan salinan surat tu sebelum gaji terakhir mereka boleh didisburse atau dilepaskan kepada mereka. Selagi tak dapat surat penyelesaian cukai itu, majikan mereka yang sedia ada tu bertanggungjawab untuk membuat penahanan gaji, tahan gaji mereka dulu sebelum dapat surat penyelesaian cukai itu. Tadi kita cakap pasal gaji, tapi untuk cukai ni dia pendapatan kan sebenarnya. Pendapatan. Maknanya kalau dia ada gaji 2,500 tapi pendapatan sampingan dia adalah 1,500 contohnya. So total dia 4,000. Betul. Dia akan dikenakan cukai sedikit lah kan. So ini kita nak jelaskan ni. Sebab bila orang cakap cukai pendapatan, orang ingat macam gaji kan. Sebab hanya gaji saja cukai. Tidak. Sebenarnya dalam konteks cukai pendapatan ni, ia boleh dalam pelbagai kategori. Dia ada kategori orang yang makan gaji, ada kategori orang yang berniaga sendiri, ada kategori yang menjalankan profession, ada kategori yang mendapat pendapatan sewa. Jenis pendapatan pun ada pelbagai jenis pendapatan. Pendapatan sewa, dividen, diskaun, tak pencen. kisahlah, asalkan dia dikira income. Kan? Income dalam tempoh 1 tahun kalender. So macam Faiz sentuh tadi kan, dia makan gaji, betul gaji dia rendah je 2,500. Ada orang gaji 2,000 saja sebulan, tetapi ada income lain. Dia ada income sewa, ataupun petang-petang dia jual burger, ataupun di tempat kerja dia jual tudung. Ada yang buat bisnes online. Jadi kita kena himpunkan semua pendapatan ni untuk tempoh 1 tahun. So kalau yang contoh tadi jual tudung kan, dia pagi sampai petang dia kerja admin 2,000. Lepas tu dia ada part time, dia jual tudung dekat office mate dia kan. Jadi macam kalau dia declare je lah berapa amount yang dia untung lah, bukan amount of RM yang dia total jual, betul tak? Untung. Betul. Let's say kalau dia declare, lepas tu nanti LHDN audit dia, adakah dia kena buktikan track record berapa amount tudung dijual, berapa amount cost dia membeli harga tudung tu. Adakah LHDN nak tengok benda tu ataupun tak? Betul Azra, kita nak tengok. Nak tengok juga. Nak tengok sebab kita nak cukai yang sepatutnya saja. Kita tak nak cukai atas kasar. Sebab kita tahu bila buat bisnes ni dia ada perbelanjaan-perbelanjaan yang akan dikena keluarkan. Itu memang semua orang tahu. So kita tidaklah zalim nak kata kita nak cukaikan yang kasar, tak ada. Kita nak cukaikan yang bersih. Macam contoh Azra bercakap tadi, tudung kan. Bila dia nak jual tudung tu, pertama mesti dia nak ambil stok kan. Dia kena bayar pembekal. Lepas tu dia ada kos-kos promosi dia kan. Mungkin dia promosi melalui Sokmed, melalui medium-medium yang lain. Bayar iklan tu kena lah kan. bayar iklan. Kemudian dia nak buat penghantaran sebagai contohnya, ada kos, ada bayar pekerja kan. So ini semua perbelanjaan yang kita faham perlu diambil kira dalam dia mengira pendapatan bersih dia. Kita hanya akan cukai atas pendapatan bersih. Maknanya dalam borang B dia tu, dia ada kolom untuk jualan kasar, dia ada kolom belanja-belanja, dia ada kolom pendapatan atau keuntungan bersih. Seterusnya ada kolom pelepasan-pelepasan cukai yang dia layak lah. Barulah dia dapat amount pendapatan bercukai dan amount cukai pendapatan yang dikenakan. So maknanya dalam borang B ni yang berniaga ni, dia lengkap. Kalau yang kita makan gaji tadi, borang BE. Borang BE tu kita hantar setiap 30 bulan 4 kan. Borang B 30 bulan 6. Kenapa tempoh dia lambat berbanding borang B? Sebab kita faham dia renyah. Banyak dokumen-dokumen. Banyak dokumen yang dia perlu kumpul, banyak maklumat yang dia perlu kira. Itu sebab kita bagi tambahan 2 bulan ni untuk borang B, ikut akta kita untuk pengemukaan borang. Bukan sebab-sebab kita suka je kita nak bagi tarikh tu berbeza, tak. Kerana ada alasan dia kat situ. Adakah kalau seseorang tu makan gaji, lepas tu dia buat bisnes jual tudung, tapi dia buat bisnes jual tudung ni, dia tak buka syarikat enterprise pun. Just income. Dia guna borang B ke borang BE? Duit masuk pun dia masuk account personal saja. Ramai macam tu. Dia tak daftar SSM pun. So dia tak ada satu yang very legal punya perniagaan kat situ kan. Tapi as long as dia punca pendapatan dia tu atas perniagaan, bersumberkan perniagaan, maka ia perlu mengisi borang B. Walaupun tak ada enterprise. Dia isi borang B je cukup lah. Dia tak payah isi borang BE dan borang B. Tak perlu isi borang BE dah.
Sebab dia satu individu, sebagai contoh macam Azra tadi kan. Kita ambil contoh Azra lah kan. Azra lah. So Azra ada pendapatan gaji, kemudian Azra ada jual tudung, jual tepung dan sebagainya. So Azra hanya perlu isi borang B saja. Tak perlu isi borang BE dah. Sebab dalam borang B tu memang ada kolom pendapatan gaji. So Azra boleh declare semua jenis pendapatan dalam tu. Tapi akan ada isu tak kalau let's say dia declare borang B, lepas tu dia tak ada enterprise and then you guys report to SSM ke? Dengan lembaga hasil tak ada isu. Tak ada. Sebab di lembaga hasil konsep pencukaian kita ialah kita akan cukaikan atas pendapatan. So apa-apa kesalahan yang lain itu kita tidak ambil tahulah. Boleh explain sikit pasal audit tak? Maknanya kalau dia isi borang B, dia dah isilah dia punya pendapatan kasar, lepas tu dia tolak kos-kos dia, dapatlah pendapatan bersih. Dia kena bayar cukai ke atas pendapatan bersih, termasuklah bisnes dia dan termasuklah gaji. Tengok-tengok total 60,000 setahun. Tapi yang semua dia tulis tu adalah dia punya own pengakuan. Tak ada audit sebab dia tak ada, dia bukan sedang berhad. So dia audit dia sendiri lah, dia letak audit dan sebagainya kan. Tata dia pun tak ada SSM. So maknanya macam Azra cakap tadi, tak ada SSM. So dia sendiri letak. Kadang-kadang berbulat pula tu, alamak macam mana jual bulat tudung setahun 30,000 on the dot. Macam tak betul. Macam mana LCN akan tengok this kind of data ni? Approach kita kepada pembayar cukai kita ni ada dia punya strategi dan SOP yang berkenaan tertentulah. Kalau macam syarikat memang dia perlu account beraudit kan. Untuk yang bagi individu ni kita faham memang ada dalam kalangan mereka tak berdaftar dan sebagainya, tak ada pun account beraudit. So approach kita untuk audit ialah melalui perekodan yang ada. Kita ada approach rekod lengkap, rekod tak lengkap. So ada approach rekod tak lengkap tu kita faham bahawa ada perkara-perkara yang memang kita perlu buat analisis yang tertentu. Ada kaedah-kaedah analisis dia. So pertama kita nak nasihatkan lah, kalau belum berdaftar SSM tu daftar sebenarnya. Sebab nanti kita boleh bincang panjang kenapa dia perlu daftar tu. Kedua, rekod tu dia kena simpan elok-elok. Baik dia berdaftar SSM ke, tak berdaftar SSM ke, when it comes to the audit oleh lembaga hasil ni, dia kena simpan rekod yang teratur. Sebab di situlah boleh membantu pegawai audit lembaga hasil dan boleh membantu dia sebenarnya dalam memastikan pelaporan dia tu tepat dan tidak dikenakan apa-apa tindakan taksiran tambahan dan juga penalti. Dekat situ. Sebab ada dalam kalangan pembayar cukai ni dia ada masalah menyimpan rekod lah kodnya. Rasanya ramai juga yang ada isu macam ni. Receipt kan selalu yang kena simpan. Receipt kan. For 7 years kan? For 7 years, betul. Untuk 7 tahun. Kalau digital boleh ke? Boleh. Kita digitizekan receipt tu? Boleh. Sebab kini dah zaman digital. Kita pun dah advise kepada pembayar cukai kita tak semestinya secara fizikal ni. Fizikal ni memang mudah lah. Kita nak selak dan sebagainya. Tapi dari segi penyimpannya agak payah. Betul. Kan? Kadang-kadang takut anai lah, banjir dan sebagainya. Betul. Bila ada yang fizikal sebagai contohnya, receipt pembelian, invoice ke whatsoever, snapkan ataupun scankan, imbaskan, simpan dalam bentuk digital. As a backup jugalah. Sebagai backup. For 7 years lama nak simpan. Lama. So kalau kita simpan secara digital, kan mudah kita buat carian tu. Dan bila kita nak kemukakan kepada lembaga hasil pun, sekarang ni konsepnya tak semestinya kita perlu pergi ke kaunter lembaga hasil. Kita boleh berurusan melalui email atau secara online je. So bila dah ada yang secara diimbas ni, mudahlah untuk kita submit dokumen bila diminta melalui email dan medium-medium online ni. So sekarang kena diadaptasikan lah dengan teknologi sekarang ni. Kalau tak guna, rugilah. Betul. Kan? Cakap pasal receipt kalau nak file tax ni memang akan ada tax exemption yang kita perlu letaklah apa yang kita perlu. Apakah silap yang orang selalu buat? Dia claim terlalu banyak ke, dia overclaim ke, dia underclaim ke, dia claim tanpa receipt ke? Sebab macam saya cakap tadi, waktu nak claim tu kita letak sendiri. Receipt ni kadang-kadang kita rasa kita dah belanja benda tu. Betul. Tapi kita tak simpan receipt. Apakah implikasi kalau salah claim ni? Faiz pun dah sebut dah tadi tu, claim terlebih lah, claim tanpa receipt lah semua. Itulah betul. Itulah antara kesilapan-kesilapan yang common. Yang selalu bila kita buat audit kan, kita tanya kenapa ni terlebih ni, dia kata itulah sebab saya main anggar-anggar je. Buat andaian aja. Receipt mana receipt? Itulah receipt dah tak simpan lah. Ataupun tiba-tiba dah hilang lah Cik Masrun receipt-nya. Kan kalau kita pergi isi petrol sebagai contoh kan, dia keluar receipt dekat mesin tu kan.
which is dia boleh faded kan, dia boleh kabur kan. Sekejap je. Carbon dia tu yang kita kata betul, kita pun faham boleh carbon. Kita pun tak boleh nak wajibkan stesen minyak untuk keluarkan resit yang tak boleh faded kan. So, itu kaedah mereka. So apa yang kita boleh buat, kalau kita ada perlu ambil kira kos perjalanan sebagai contohnya, sebahagian daripada perbelanjaan kita boleh benarkan dan perniagaan kita, maka you snap lah ataupun you imbas. For sure takkan hilang. Ataupun you photo state. Tak hilang dah. Photo state tak hilang. Tak hilang dah dia punya carbon tu kan. So antara kesilapannya itulah dia claim tanpa resit. Bila claim tanpa resit ni, claim tanpa dokumen-dokumen ni, dia main anggar-anggar saja. Bila main anggar-anggar, boleh berlaku kesilapan bila kita key in tu kan, sebab memang ada berlaku. Sebagai contoh yang pernah kita jumpa, dia punya pelepasan insurans, dia bayar premium kan. Dia tak ada penyata tu, tapi dia ingat saya ingat sebulan saya bayar insurans saya 250. So 250 setahun dah berapa sekian, dah 2,000, 3,000. So dia masuk 3,000, dia kena 3,000. Padahal kalau kita tengok penyata insurans, ada yang medical pecahan dia, ada yang life semua kan. So kalau yang live tu masuk dalam live punya pelepasan. Kalau medical masuk dalam medical. Kalau education boleh masuk dalam education dan sebagainya. So dia termasuk dalam satu kolom yang sama. Salah lah dekat situ. Bila kita buat audit, ni salah ni, masuk kat sini, masuk kat situ. Sebagai contoh macam buku kan. Bila buku ataupun kita panggil sebenarnya pelepasan gaya hidup, so bukan semua jenis buku boleh dibenarkan. Kecuali bahan-bahan terlarang dia tulis kat situ. Manalah tahun adalah dalam kalangan buku yang dibeli tu ada yang termasuk dalam bahan terlarang. Bahan terlarang ni bukan semestinya lucah saja tau. Jangan salah faham. Sebab ada buku-buku tertentu yang memang kerajaan dah gazetkan sebagai diharamkan di negara kita. Contohnya saya tak boleh nak nyata kat sini lah kan. Sebab adalah buku-buku yang dalam KDN, Kementerian Dalam Negeri dah maktubkan sebagai haram. Maksudnya dia beli online ke? Kalau dia beli online ke dan sebagainya. Kalau beli overseas pun tak apa saya dapat Amazon, tapi buku tu legit. Boleh lah dapat pelepasan. Cakap pasal pelepasan ni, kalau macam bil Unify for example, atau bil internet, termasuk dalam pelepasan. Bil tu dah cukup ke kita tunjuk kita bayar juga? Bil tu atas nama siapa? Atas nama personal kan? Kalau atas nama kita, contoh nama Masrun, so pembayar cukai pun Masrun, borang pun Masrun, so tulis masuk dalam Masrun, okey. Ada yang berlaku dalam kalangan pasangan lah biasanya. Dua-dua claim. Yang dua-dua claim, satu lagi, satu tak claim, seorangnya claim, tapi yang claim tu orang yang salah. Sebab dia yang bayar, dia kata. Kita tengok nama siapa. Nama isteri, tapi husband yang bayar kan. So husband lah pergi claim. Sebab saya keluar bulan-bulan, dia kata saya claim. Betul kalau ikutkan hak je begitulah. Tapi kalau ikut akta dia, sebab dia punya receipt tu, pembayaran penyata tu atas nama isteri. So isteri lah yang layak sebenarnya. Dalam konteks akta cukai pendapatan. So, bagi pendapat Tuan, kenapa ramai orang melakukan kesilapan buat filing ni? Is it because kita ni punya education lah, tax education dari zaman sekolah, dari zaman belajar dulu amat kurang, ataupun dia tak ada tempat pun nak refer kan? Just to be clear, Financial Faiz kena buat 2-3 video pasal pelepasan cukai ni. Tiap kali tax season, jom buat konten pasal ni. Orang akan tanya lagi. Padahal benda tu about the same thing juga. Exemption tu lebih kurang sama. Tapi keep on orang tanya. Yang berubahnya cuma figure dia je lah. Dan dulu 8,000 sekarang 10,000, tapi betul. konsep dia sama, tak berbeza. Betul. Jadi di manakah silapnya? Kenapa silapnya boleh berlaku? Itulah, benda ni memang kita kena kaji, kena gali lah betul. Saya setuju apa yang Azra dengan Faiz cakap tu. Sebab pengetahuan ataupun keinginan lah, bagi saya pengetahuan tu satu, keinginan kita untuk mengetahui lebih banyak tentang cukai tu masih kurang. Mungkin kita boleh kata kesedaran lah juga. Kalau kita nak bandingkan kepada negara-negara maju kat luar sana, kesedaran cukai rakyat mereka tu memang tinggi lah. That's why kita boleh tengok antara kadar kutipan cukai dengan GDP, gross dia punya domestic product dia tu tinggi. Kalau ikut kepada OECD, paling tidak pun negara-negara yang membangun dan maju ni mesti dalam 15% lah. Paling tidak lah. 15% berbanding GDP. Tapi kita masih di bawah
lingkungan 15% tu. Nak bandingkan kepada negara-negara yang maju memang masih jauh lagi dan kita still berusaha untuk mencapai yang lebih baik. Dan memang saya setuju kesedaran tu perlu ditingkatkan. Dan sekiranya boleh, kita kena masukkan dalam kita punya sistem pendidikan ni secara lebih berstruktur dan holistik lagi. Sebab kita tak nak tunggu sampai dia habis belajar, dia masuk alam pekerjaan, barulah dia nak tahu tentang cukai. Bagi saya agak lambat lah. Sangat lambat kan. Kita kena tanamkan daripada kanak-kanak, bawa ke remaja, bawa ke alam pekerjaan. Patutnya begitu. Dan kita di Lembaga Hasil memang realize, kita sedar perkara demikian dan kita sedang berusaha lah untuk menyediakan modul dalam pendidikan tabika, kemudian modul di pendidikan sekolah rendah. Kita dah ada modul di dalam pendidikan sekolah menengah, di dalam SPM, subjek mathematics. Itu pun kita dalam usaha untuk kita review sebab macam Faiz cakap tadi, setiap tahun akan berubah dia punya angka bergantung kepada pembentangan bajet. Tapi konsep dia lebih kurang sama je. Dan juga di alam pendidikan universiti. Dan memang kita dah approach. Sebagai contoh, di alam universiti kita dah masuk beberapa tahun pelaksanaan hasil Your Tax Buddy yang mana kita mendekati pelajar-pelajar IPT, IPTS, IPTA ni mengenali berkenaan dengan cukai dan fungsi dia dan apa tanggungjawab mereka dalam bentuk ataupun dalam approach pendekatan yang lebih interaktif. Bentuk games, pocket talk, interaktif. Kita tak nak yang satu pendidikan yang too formal, yang duduk di meja dengar apa pensyarah cakap. Itu konsep yang kita cuba lari daripada konsep itulah. Maybe LCM boleh consider untuk sponsor influencer ke nak cakap pasal cukai. Kita boleh consider, tak masalah. Kita boleh atur lah macam mana. Ya, sebab saya rasa, for my opinion lah, kena tambah lagi satu jenis pendekatan, iaitu pendekatan kepada yang dah bekerja. Sebab memang kalau masuk alam sekolahan, alam universiti, diorang at least ada awareness je. Tapi diorang takkan ambil berat tentang tu sebab, well, aku tak kerja lagi. Kan? Ya, memang main game, apa tu semua, it's fine, apa semua. Tapi dia tak menusuk ke hati that this is my responsibility. Betul. So saya rasa kena tambah lagi satu pendekatan dekat yang baru bekerja. So maybe company to company lah. Sebab kalau dia baru start kerja, gaji dia maybe bawah 3,500 tadi. Tapi dia dah kerja 3-4 tahun, 5 tahun, dia naik gaji, nampak keluar satu benda, nama dia PCB. Waktu tu baru nak sedar, dah terlambat. Dia tax planning tu macam dah terlambat lah. Dia kena buat awal-awal lagi. Contohnya, tak apalah ada PCB, saya dah ada takaful. Contohnya, takaful dah boleh tolak. In fact, waktu dia nak ambil takaful, waktu awal-awal start kerja tu, dia dah tahu pasal cukai supaya dia boleh plan 3, 4, 5 years ahead. Now, nak cakap pasal planning ya, nak cakap sikit pasal RPGT, Real Property Gains Tax. Kejap ada, kejap tak ada, kejap ada. Saya yang dalam bidang ni pun penting. Orang tanya, kejap saya kena refer balik. Dia tukar lagi. Kejap, lepas 5 tahun tak ada, kejap ada. Mana satu ni? So, nak beli rumah memang kena bayar cukai, which is stamp duty. Betul. Okay. Nak jual rumah pun ada possibility kita kena bayar cukai ke atas keuntungan kita. Betul. Kenapa tu? Betul. Agak memeningkan betul. Bukan saja yang di luar ni pening, yang di agensi pun sekejap ada, sekejap tak ada kan. Tapi kita kena cope lah dengan keadaan itu. Di mana itu merupakan pendekatan kerajaan yang sesuai pada waktu itulah. Untuk ada tujuan-tujuan tertentu je. Dan mulai 1 Januari 2022 sebenarnya, bagi warga negara yang membuat pelupusan, individu warga negara yang membuat pelupusan harta tanah, tidak lagi dikenakan RPGT. Langsung? Yes. First, second, third, fourth year pun tak ada? Itu dikenalah. After 5 years. After 5 years. Tak lengkap jawapan saya. Baru nak syok-syok kan. The first 5 years memang ada dia punya cukai ke atas keuntungan. Tapi tahun ke-6 dah tak adalah. Dia secara berjadual dia kan. Kalau dulu macam yang Faiz cakap, after 5 years pun kena 5%. Tapi mulai pendekatan tahun 2022, yang mana kita melihat bahawa selepas 5 tahun, kalau dia buat pelupusan, tak kena cukai dah. Dia back to normal macam sebelum-sebelum ni lah. Sebelum ini. Tapi sebelum yang mana satu pun penting juga sebab saya tahun 2008 kot tak ada RPGT langsung. Lepas tu dia ada balik. Tapi akta RPGT tu tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan.
Cuma dipinda ikut Keputusan kesesuaian. untuk pindaan semua ni Parlimen. Betul. Lepas tu Atas usul Menteri Kewangan, Kementerian Kewangan dengan perbincangan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, kemudian diluluskan oleh Parlimen dan juga Dewan Negara. Okay, kenapa RPJT ni perlu? Ya sebab nak beli rumah dah ada stamp duty. Nak jual rumah pun kita kena jual juga. pada siapa? Jual pada orang yang nak membeli lah. Okey, faham. Kanan mengambil, kiri pun mengambil. Betul. Sebab bila urusan jual beli rumah ni atau jual beli tanah ni melibatkan dua pihak. Pihak penjual dan pihak pembeli. Pihak penjual dia akan dapat untung jualan. Pihak pembeli pula dia kena bayar stamp duty. Atas instrumen yang ditandatangan tu. The SPA. SPA tu. Dan juga the loan agreement. Ya. So di sini maksudnya dua-dua pihak ada dia punya sumbangan dia dari cukai ya, RPJT dengan duty stamp. Cuba bezanya ialah kalau pihak ni dia individu pemastautin warga negara, selepas 5 tahun pihak penjual ni dia tak kenalah RPJT tu. So di sebelah pihak yang akan dikenakan cukai dalam bentuk duty stamp, itu pembeli. Pembeli tetap kekal kena bayar duty stamp. Tapi stamp duty kat Malaysia ni kalau tak salah saya adalah agak rendah berbanding dengan UK. UK agak tinggi Sebab ada orang datang nak jual rumah dekat UK macam okey boleh. Berapa stamp duty? Banyaknya. Terkejut. Tak ingat tapi tinggi sangatlah berbanding dengan apa yang custom tu dekat Malaysia ni. Bukan RPJT saja Faiz. Kalau Faiz ada kesempatan buat analisis sikit berkenaan dengan kadar cukai pendapatan. Sebab saya selalu bila kita bagi talk taklimat kan, ramai yang come out dengan hujah lah, kita bagi hujah ataupun pandangan pandangan mereka bahawa cukai kat Malaysia yang diraikan betul. Cukai kat Malaysia ni tinggi sangat lah, nak banding dengan cukai negara-negara luar dan sebagainya kan. Saya tanya, okey negara luar tu negara mana? Okey lah, negara Brunei. Okey, betul. Brunei tu individu memang tak kena cukai. Kan? Tapi corporate kena cukai. Okay, you banding dengan negara Brunei, you banding dengan Apple lah, ataupun you tak boleh banding Apple dengan limau dan sebagainya. Okay, fine. Kalau kita nak cari Apple to Apple susah. Okay, fine. Saya cakap macam ini. Saya kata, you selalu kata kalau kita pergi UK macam-macam facility kita boleh dapat. Bila kita bermustautin kat sana, anak tak perlu nak bayar yuran dan sebagainya. Okay, berapa you bayar cukai kat sana? 30 to 40% sometimes kan, ikut pula dia punya tu kan. Kemudian kalau di Jepun sebagai contohnya, ada kajian mengatakan bahawa rakyat Jepun ni bila bekerja boleh kurang 50% gajinya untuk cukai je. Kan? So kat situ maknanya kita boleh dapat pelbagai jenis kemudahan percuma, tapi kita kena bersedia untuk membayar amount cukai yang lebih tinggi. Itu je dia punya kesimpulan dia. Itu sebabnya kalau kita pergi negara-negara yang maju kan, amount dia punya kadar cukai dia memang tinggi. Dan kerajaan dia dapat collect banyak daripada sumber hasil cukai pendapatan. Dan sumber hasil cukai pendapatan itulah dikembalikan semula kepada rakyatnya dalam berbagai bentuk beasiswa, subsidi dan bantuan-bantuan yang lain. Saya dengar dekat negara Europe contohnya macam France, mereka raikan pemain bola dibayar gaji tinggi sebab mereka akan dikenakan cukai yang banyak. Dan gaji tu cukai tu akan datang balik ke negara dia lah untuk finance dia punya keperluan negara dia lah. Dan bagi saya konsep itu wajar. Kan, you dapat banyak, you bayar banyak. You dapat sikit, bayar sikit. Dan di Malaysia pun kita amalkan begitu. Kalau income kita banyak, kita akan kena kadar cukai yang tinggi. Progressive tax rate. Progressive tax rate, betul Faiz. Itu yang saya tak faham. Ada orang maybe dia yang tak faham sebenarnya. Dia kata tak nak gaji tinggi, nanti kena cukai banyak. tapi the amount yang kita bawa balik tu memang lebih tinggi berbanding dengan kalau gaji kita rendah lah. Betul. Sebab amount cukai tu dah ditentukan Faiz 25% ke 28% ke 30% pun boleh tinggi semua tu kan. So dia tak akan lebih daripada amount tu. Sebagai contoh, kalau kita income sekarang kita 1 juta, kita akan kena paling tinggi pun 300,000. Kalau 30% kan. Kalau kita letakkan lebih usaha, income kita jadi 2 juta. So paling-paling kita kena berapa? 600,000 double berbanding kepada pendapatan boleh guna yang kita dapat 1.4 juta. Betul. Kalau tadi 700,000 je. 700,000 je. Ini yang konsep Faiz cuba cakap tadi tu. Kan, mana kita dapat lebih, kita bayar lebih. People punya mindset lah. Tapi cakap pasal France, cakap pasal luar negara, saya nak tanyalah, pendapatan datang dari luar negara kena cukai ke?
Kalau ikutkan kepada kita punya peruntukan yang baru-baru ni, mulai 1 Januari 2022 memang akan dikenakan cukai. Tapi ada pengecualian di situ yang mana kita dah come out dengan satu pengecualian daripada 1 Januari 2022 sehingga 31 Disember 2026 bagi mana-mana individu pemastautin negara kita yang membawa masuk pendapatan daripada luar negara dikecualikan cukai. Dengan beberapa kriteria lah. Boleh dikecualikan tu. Pertama, sekiranya negara yang mana income itu dijana, memang ada satu peruntukan undang-undang dia, income itu tidak dikenakan cukai. Macam mana nak check? Sebagai contoh, Azra kerja dekat negara A. Okay. Negara A tu memang ataupun generate income di negara A. Negara A tu memang dia punya polisi dia, akta dia kata income ini dikecualikan cukai. Tidak perlu dia membayar cukai. So pendapatan tu tadi Azra bawa masuk Malaysia. So pendapatan Azra tadi tidak akan dikenakan cukai. Sebab peruntukan di negara asal income itu dijana tidak mengenakan cukai atas income itu. So ada keistimewaan itu dibawa bersama bila masuk ke Malaysia. Kedua keadaannya ialah sekiranya income yang dijana di negara A tadi telah dikenakan cukai di negara A. So bakinya Azra bawa masuk ke Malaysia. So di situ Azra juga tidak akan dikenakan cukai. Tak kisah walaupun maybe pencukaian yang kena tu cuma 1% ya. Tapi kalau income yang sama tu bawa Malaysia kena 20%. Walaupun dah kena 1% tak akan diambil beza ya. Awak itulah cuma kena yang dikatakan 1%, yang ini 19% kena bayar balik. Tak ada kan? Tak. Okey. Yang ketiga? Sebab itu akan melibatkan kalau macam dia kata treaty tu, dia ada tax treaty tu. Tapi yang ni konteks dia lain. Beza. So yang itulah dua perkara pengecualian tu. Tapi katakanlah di negara A tu tadi memang tak ada undang-undang pengecualian cukai pendapatan untuk itu. Kemudian Azra juga tidak dikenakan cukai atas pendapatan itu di negara A. Dibawa ke Malaysia, maka pendapatan itu boleh dikenakan cukai di Malaysia. Contoh yang terbaik kita ada untuk ni adalah yang bekerja di Singapura lah. Singapura, Brunei. Kalau boleh dekat lah. Dekat di Brunei, individu tak kena cukai kan. So dia bekerja di Brunei, kemudian income di Brunei dia tu dia bawa masuk ke Malaysia. So dikecualikan. Sebab Brunei memang mengecualikan cukai pendapatan individu. Kemudian di Singapura pula, kita bekerja di Singapura, kemudian income kita di Singapura tu tidak dikenakan cukai di Singapura. So dibawa pula masuk ke lembaga ke Malaysia. Baki pendapatan itu juga tidak dikenakan cukai. Tapi kena declare tak? Declare lah. Dia ada dia punya prosedur declaration dia tu. Bekerja tu kat sana bermaksud kita memang kerja sana bawa balik ataupun kita kerja actually kita duduk di Malaysia tapi kita work from home. Itu konsep dia lain. Pula. Kalau kita bekerja di Malaysia base di sini dan dia ada kriteria tertentu, dia punya server ke online dan sebagainya, ada mewajibkan kita bayar cukai dan dia akan kenakan cukai di Malaysia lah. Sebab pendapatan itu dikira sebagai dijana dari Malaysia. Itu konteks dia kat situ. Konsep dia kat situ. Kita buat bisnes online sekarang ni sangat popular kan. Bisnes online. Kita base dekat Malaysia ni, kita boleh jual sampai di luar negara dan sebagainya. Income itu masuk. Duit tu masuk. Masuk terus ke akaun bank di Malaysia. Itu kenakan cukai lah. Lain lah. Tak sama kan. Lepas tu kan, kalau let's say kita beli kereta secara cash, ada trigger LHDM tu datang cari kita bayar cukai ke apa ke? Ini bagi saya mitos sebenarnya. Mitos. Ada orang kata beli rumah cash, beli tanah cash, beli kereta cash kan, nanti lembaga hasil cari. Bagi saya mitos lah. Sebab untuk lembaga hasil cari ini, dia berdasarkan analisis tertentu. Dia ada maklumat daripada pihak ketiga, maklumat daripada industri player, maklumat daripada lokaliti pembayar cukai itu sendiri. So maklumat daripada pelbagai sudut ni kami kumpulkan dan kami analisis risiko pelarian cukai. Sekiranya risiko tu tinggi, dia akan reflect lah. Dia reflect, dia
tertrigger dan kita akan buatlah siasatan lanjut. Kita akan berikan surat untuk diberi penjelasan dari mana sumber kewangan dia dapat untuk beli kereta dia secara cash kan, dan sebagainya. Dan dia kena menjawab lah. Dia ada proses-proses tertentu. Bukan kata beli ni terus hantar maklumat tu ke lembaga hasil, trigger lembaga hasil terus buat siasatan. Tak, dia bukan macam tu cara dia. Let's say macam jenis yang maybe selama ni bertahun-tahun dia declare dia kerja gaji 2,000, tiba-tiba dapat info daripada stamp duty dia beli rumah cash 1 juta. Itu yang trigger sebab dia trigger. Punya profiling income tax selama ni dengan apa yang dia beli tu lain. Betul. Menyentuh perkenaan itu trigger. Kalau dia memang hantar borang cukai dia proper kan, declaration dia pun okey dan sebagainya, dan dia memang layak seperti mana dilaporkan dalam borang dia, memang income dia lebat, cantik kan, handsome kan. So dia nak beli cash, memang dia layak beli cash. Dia gaya hidup dia dalam ruang lingkup kemampuan dia. So tak ada isu apa-apa. Yelah, so jangan takutlah. Betul. Takkanlah beli kereta second 20,000 cash pun takut LHDN cari. Tak, jangan risau. Boleh kalau dia declare betul-betul, kalau LHDN cari pun just bagi tahu je lah. Saya beli pakai cash, datang daripada duit ini, dicairkan daripada unit trust for example. Sebab yang penting sekarang ni di lembaga ialah dokumen. Pembuktian itu. Bila kita tanya, you mampu untuk buktikan, okay fine, tak adalah kita nak mengenakan orang, tak ada. Tapi yang takut ni sebab maybe dia memang secara sahnya dia mengelak. Jadi dia takut-takut. Boleh jadi. Boleh jadi. That's why dia mengeluarkan this kind of mitos lah. Betul, boleh jadi. Cakap pasal tadi ada surat yang dihantar oleh LHDN untuk dapat penjelasan. Apakah metod yang LHDN akan pakai untuk communicate dengan pembayar cukai ataupun pengelak cukai? Maksudnya waktu dekat-dekat musim cukai ni bulan 4 bulan 6 mesti akan dapat phone calls daripada LHDN. Betul ke? LHDN call? Takut scammer ke? Betul. Kita ada beberapa kaedah untuk kita berhubung dengan pembayar cukai lah. Kaedah yang sangat popular, phone call lah. Phone call, panggil telefon, kemudian melalui email, melalui surat. Surat ni biasanya yang orang kata, bukanlah nak kata berat, tetapi dia agak tahap keseriusan dia tu tinggi lah. Sebab dia ada satu rekod pelaporan dan sebagainya kan. So now zaman digital ni kita lebih banyak menggunakan phone calls ataupun email untuk berhubung. Jadi kalau phone call ni kita faham ada dalam kalangan pembayar cukai kita takut scammer. Kan? Sampai nak jawab telefon lembaga hasil pun rasa macam serba salah ataupun tak nak angkat kan. Ya tak ya kan. Jadinya apa yang kita boleh nasihatkan ialah memang betul kita ada buat panggilan menggunakan nombor telefon pejabat kita. Tapi kita tak buat panggilan melalui handphone. Handphone kita hanya buat panggilan sekiranya pembayar cukai tu pernah berurusan dengan kita atau menghubungi kita dan kita perlu buat follow up. Direct dengan pegawai lah ni. Direct dengan pegawai. Sebab pegawai kita itu customer care officer kita di setiap negeri memang kita ada bekalkan talian handphone untuk mereka memudahkan perhubungan mereka melalui WhatsApp, melalui telefon dan sebagainya. Tetapi bila first call tu untuk minta tunggakan dan sebagainya, memang kita tak call melalui handphone. Kita akan call melalui nombor rasmi hasil recovery call center kita lah. Yang mana mereka perlu memberikan maklumat detail kalau ada tunggakan, berapa yang mereka boleh bayar, apa cadangan ansuran dan sebagainya. Dan kita kena beri makluman kepada pendengar dan penonton kita ni bahawa mereka ada hak untuk memutuskan talian kalau mereka rasa ragu dengan panggilan yang mereka terima. Kata ini macam bukan lembaga hasil ni, betul ke lembaga hasil? Putuskan je talian. And then dia buat apa? Dia email. Dan kita susul lah dengan email ataupun kita call lah balik lagi kan. Macam tu. Sebab kita tak boleh nak paksa orang untuk jawab telefon kita ni sebab dia dalam keadaan ragu-ragu semua kan. Dan apa yang kita perlu beri penjelasan kepada mereka ialah setiap panggilan yang kita buat tu kita tak akan sambungkan kepada pihak penguasa yang lain. Polis ke, SPRM ke, mahkamah ke, tak ada. Selalunya yang scammer-scammer ni, Faiz dengan Azra, dia kata, cik ada tunggakan cukai banyak ni. Kalau cik tak bayar, cik boleh dikenakan tindakan mahkamah sekian. Saya akan sambungkan cik dengan mahkamah ini. Tak ada. Kita tak buat style macam tu. Memang
hal percukaian adalah sulit. Termaktub dalam Akta Cukai Pendapatan Seksyen 138. Kita takkan kaitkan kepada pihak lain sehinggalah ada kes untuk dibentangkan di mahkamah. Barulah kita akan kaitkan dengan mahkamah. Itu pun kita panggil di mahkamah. Kita tak ada melalui telefon-telefon, tak ada. Dan tunggakan tu kalau perlu dibayar pun, kalau ada tunggakan bukan bayar dekat akaun mana-mana ya? Ya, dia bayar terus ke akaun Lembaga Hasil Dalam Negeri atas nama Ketua Pengarah Hasil Dalam Negeri ataupun Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Sebab bila dia nak buat bayaran tu, dia kena ada maklumat nombor fail cukai pendapatan dia ataupun nombor bil dia. Nombor bil nombor bil cukai itulah. So dia akan terus masuk ke ledger percukaian dia. Kalau dia kata, oh, saya boleh bantu cik supaya akaun cik ni tidak dibekukan, cik pindahkan dulu ke akaun sekian-sekian. Selalu kan macam gitu. Kita ni pun takut, habis semua duit aku ni dibekukan nanti, macam mana aku nak guna kan. Kita pun pindahlah ke akaun pihak ketiga ni, keldai akaun mana kita pun tak tahu. So habislah, hilang. Saya pun dulu pernah dapat call daripada LHDN untuk tunggakan, tak banyak mana lah. Tapi memang dia tak minta bayar kat dia lah. Saya pergi ke my own website, LHDN punya website tu, buka akaun, bayar terus kat situ. Macam itulah cara dia. Betul. And then dia masa dia call tu, dia terus manusia lah. Yang call bukannya mesin kan. Lalu yang scammer ni kita angkat je suara mesin dulu. Betul. Sebab dia nak spam. Sebab dia nak spam. Betul. Itu yang kita kata, kalau dapat call macam tu meragukan, putus je. Sebab jangan biarkan komunikasi itu lama-lama. Sebab dia takut dia phishing apa-apa maklumat kita. Masalah. Oh, boleh jadi juga kita angkat saja nak dengar dia cakap apa tu. Phishing je. Betul. Phishing. Sekarang ni zaman teknologi macam-macam mereka boleh buat. Kita kena berhati-hati lah. Itulah nak tanya additional lah kan. Tadi kan cakap pasal orang takut beli kereta atau rumah cash, takut LHDN kejar. So, ada tak LHDN tengok macam influencer yang beli kereta besar-besar, beli emas pakai cash, bawa pakai troli duit tu, beli emas, beli barang-barang yang mahal-mahal ni. Ada tak LHDN actually pergi ke diorang ni dan interview diorang, tanya where is the money coming from lah. Okay. Memang kita ada banyak maklumat dan sumber maklumat pun ada. Maklumat daripada P3, maklumat daripada industry player, maklumat daripada pelbagai aktiviti semakan kita pasal profiling kita kan. So daripada maklumat sebagai contohnya lah, kita banyak juga maklumat daripada netizen. Netizen betul. Dia tag kita dan sebagainya kan. So sometimes maklumat wait. So maknanya bila kita tagging @LHDN official dekat TikTok ke apa, dapat LHDN akan take note Ya. Kita memang ada spesifik officer yang memang menjaga kita punya social media dan maklumat-maklumat begitu. So apa yang kita buat ialah kita akan kumpul maklumat tu dan kita akan buat semakan kepada fail cukai dia. Ini yang saya cakap tadi, kalau dia nak beli bawa duit berkepuk-kepuk kepada penjual kereta ke penjual rumah dan sebagainya, tak ada masalah. Buatlah. Tapi bila kita tengok tu, oh betul lah dia memang ada declare income yang sepatutnya dan sebagainya. So tak adalah kita nak susah payah nak pergi tanya dia, mana kau dapat duit dan sebagainya kan. Sebab kita tengok memang dia proper perakaunan dan juga percukaian dia. Tapi ada yang kes yang mana dia bawa berkepuk-kepuk ni tapi nombor fail cukai pun tak ada. Ataupun ada fail cukai tapi asyik rugi je bisnesnya. Tang mana pula dia dapat duit dia banyak ni macam ni kan. Itu kita akan come out dengan pertanyaan. Adalah tindakan lanjutan yang kita akan buat. Ada berlakulah. Ada berlakulah. Tapi yang paling menariknya kalau saya boleh kongsi lah kan. Ya, sila. Bila kita buat semakan lanjut ni kan, masa tu lah macam-macam cerita keluar. Dia kata, saya pinjam je cik, itu tu untuk publicity saya je cik, cuma bukannya betul pun. Oh ya ke? So memang dia buktikan dia meminjam dia lah. Dia kena buktikan lah. And then memang mereka ni kadang-kadang yang menunjuk ni memang tak ada pun benda tu sebenarnya. Sebab kita tak terima bulat-bulat apa yang dia perkatakan secara verbal itu je. Kita nak bukti yang transaction lah. Transactionnya. At least transaction lah. Nak pinjam, nak sewa pun kena ada transaction. Sebab kalau setakat boleh bagi penjelasan mulut macam tu, senang cerita lah kan. So kita nak secara detail lah. Betul. Jadi kalau nak investigate tu, termasuk check diorang punya company dan juga personal bank account statement ke? Dia adalah dia punya prosedur-prosedur siasatan dia tu. Dan macam saya cakap sebelum ni, bahawa dia kena bersedia untuk
memaklumkan kepada kita lah sumber pendapatan dia. As long as sumber pendapatan dia okey dan dia buat pelaporan betul dan sebagainya, dia tak perlu bimbang, dia tak perlu takut. Itu je. Sebab kita bukan nak menganiaya. Kita tak tujuan kita bukan untuk menganiaya. Kita nak amount cukai yang dibayar itu ialah cukai yang sepatutnya. Tak lebih tak kurang. Tak lebih tak kurang. Betul Azra. Jadi pihak LHDN ada tak buat apa-apa promosi untuk menggalakkan orang membayar cukai? Pasti memang benda ni perlu diberi peringatan. Perkara-perkara yang sentiasa perlu diberi peringatan. Setiap tahun memang ada promosi-promosi yang kita buat melalui media massa, cetak, TV, radio, melalui media massa dan baru-baru ini melalui media online. Baru-baru ni kita kerjasama dengan kita bagi rakan strategik dan yang terkini kita kerjasama dengan Majlis Sukan Negara untuk memberi kesedaran kepada para atlet kita berkenaan tanggungjawab membayar cukai. Sebab ada dalam kalangan kita faham bahawa kurangnya kesedaran. Bukan mereka tak nak bayar. Mereka nak bayar tapi bila kurang kesedaran cara nak isi borang macam mana, pendapatan mana yang perlu dicukai dan sebagainya. So ini tanggungjawab kami lah untuk kami approach mereka untuk berikan lebih pendedahan berkenaan cukai pendapatan. Betul. So ada apa-apa lagi nak tambah? Tak ada. I think kita dapat banyak information daripada LHDN. Untuk yang belum bayar cukai tu, dah tengok video ni, kena fahamlah tanggungjawab kita untuk bayar cukai. Yang dah bayar cukai tu, keep it up. Kita berkhidmat untuk negara. Saya nak bagi pesanan akhir sikit lah ni. Kata-kata terakhir. Kata-kata akhir sebelum kita ended this session. Pertama ialah kalau mana-mana pihak nak perlukan lebih banyak penjelasan daripada kami dalam bentuk taklimat dan sebagainya, boleh email kepada taxeducation@hasil.gov.my. Memang kita ada tim yang akan melayani mereka untuk aturkan sesi taklimat dan sebagainya. Kedua, kita dalam tempoh program khas pengakuan sukarela 2.0. So mana-mana influencer ke ataupun peniaga ke employer ke ataupun bukan employee yang makan gaji dan sebagainya, yang buat bisnes, boleh datang kepada kita untuk buat pengakuan khas sukarela ni. Sebabnya dalam tempoh sehingga 31 Mei 2024. Yang mana mereka yang buat pelaporan pendapatan-pendapatan yang belum pernah dilaporkan ataupun kurang melaporkan pendapatan sebelum ni akan diberikan bukan keistimewaan lah, satu tempoh untuk mereka buat pelaporan tanpa dikenakan penalty. Zero penalty. Cukainya kena bayar tapi cukai kena bayar tapi tak ada penalty. And audit pun tak ada. Ya, audit pun tak ada. Sebab kita akan terima secara suci hati. Tapi kita kena ingatlah, janganlah declare sesuka hati je. Declare lah suci hati juga. Kalau ada 100,000 income belum declare lah 100,000, 200,000 dan sebagainya. So ini tempohnya sehingga 31 bulan Mei 2024 tanpa penalti dikenakan. Grab this opportunity segera. Tapi ini untuk tahun-tahun yang berapa yang kebelakang? 2021 sebelum ni. 21 dan sebelum ni. Sampai 1980 pun boleh? Boleh. Contoh sajalah. Boleh. Alright, thank you very much Encik Masrul kerana join kita punya podcast hari ni. So you guys yang menonton, janganlah ingat LHDN ni jahat je kan. Lembaga je kan. Dia orang wujudnya di Malaysia ni dengan ada tanggungjawab untuk keamanan negara Malaysia juga. Okay? Di sini sajalah kita punya podcast ya. Jumpa lagi di episod yang lain. Thank you very much. You guys are awesome dan Assalamualaikum.